Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Faradila binti Abdul Kadir. Pada hari ini saya akan berkongsi satu topik berkenaan dengan kesihatan mental. Satu topik yang sangat dekat dan relate dengan kehidupan kita dengan situasi sekarang ini, iaitu berkenaan dengan stres. Apa itu stres ataupun tekanan, dan bagaimana dikatakan seseorang itu mendapat stres? Apakah faktor yang mempengaruhi individu itu dalam keadaan stres? Seterusnya, apakah tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang menyebabkan seseorang individu itu stres? Dan seterusnya, cara mengatasi apabila kita berada di dalam zon stres. Apa itu stres? Stres bermaksud keadaan seseorang di mana apabila menerima sebarang perubahan ataupun tuntutan yang menyebabkan ketidakseimbangan kepada mental, emosi dan juga tingkah laku individu. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu stres? Ada 6K yang telah saya kenal pasti menyebabkan seseorang individu itu stres. K yang pertama adalah kesihatan, di mana seseorang individu apabila menerima kejutan, menerima kesihatan, penyakit yang menyebabkan individu itu merasa tertekan. K yang kedua adalah kerja berlebihan, di mana kalau kita ikutkan situasi sekarang ini dengan kerja daripada rumah, work from home, work from office, menyebabkan seseorang individu itu merasakan terbeban. K yang ketiga adalah kewangan. Dengan era pandemik ini menyebabkan ramai syarikat yang terpaksa cut gaji pekerja, yang terpaksa menutup bisnes, menyebabkan berlakunya faktor kewangan. K yang keempat adalah faktor kekeluargaan, di mana kalau kita tengok ramai perceraian berlaku semasa era COVID-19. K yang kelima adalah kematian, di mana kita tengok kehilangan orang yang tersayang, kehilangan orang yang bermakna, yang memberi erti kepada kehidupan seseorang individu, menyebabkan berlakunya tekanan mental dan juga emosi. Dan K yang terakhir adalah konflik diri, di mana seseorang individu mengharapkan ekspektasi yang tinggi tetapi tidak mampu dicapai. Itulah yang menyebabkan berlakunya stres. 6K yang saya kongsikan itu tadi menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan emosi, fizikal dan juga mental. Apabila seseorang itu stres, apakah gejala-gejala ataupun bagaimana kelihatan stres? Saya bahagikan kepada dua, iaitu gejala dari segi psikologi dan juga fizikal. Bila kita stres dari segi fizikal, ialah kita akan merasa lenguh-lenguh badan, kita akan rasa sakit-sakit perut, cirit-berit, kita akan merasa kurang perubahan pada selera makan dan juga cepat letih dan juga rasa lesu. Manakala dari segi psikologikal, apabila seseorang itu stres, individu itu tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap sesuatu perkara yang dilakukan. Individu itu merasa keliru, buntu, beremosi dan juga lain-lain lagi. Okey, saya akan kongsikan apabila kita stres, bagaimana cara untuk kita mengatasi stres. Dan saya sertakan tips yang ringkas, iaitu 3B dan 3S. B yang pertama adalah berehat. Apabila kita stres, tubuh kita rasa penat dan kita menanggung satu bebanan yang tidak tertanggung oleh fizikal dan juga emosi kita, kita hendaklah berehat ataupun tarik handbrake ataupun take a break. Okay. B yang kedua adalah bersenam. Apabila kita stres, otot-otot kita telah menegang, hanya dengan bersenam, kita akan menghasilkan satu hormon yang dipanggil hormon endorfin yang memberikan satu ketenangan dan juga kelegaan kepada kita. Dan B yang ketiga adalah berkongsi. Kita cari seseorang yang kita percaya, yang kita selesa untuk berkongsi apa sahaja permasalahan yang kita hadapi. Dan tips yang 3S itu adalah, S yang pertama adalah sabar. Dan kita hendaklah sabar menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah SWT. S yang kedua adalah syukur. Walau seberat mana ujian yang menimpa kita, ingatlah masih ada lagi di luar sana yang diuji lebih teruk daripada kita. Dan yang terakhir adalah solat. Seperti mana yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mintalah pertolongan Tuhanku dengan jalan sabar dan solat. Dengan kita solat, kita meminta jalan penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja tip ringkas daripada saya. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.